Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam subjek asas sains komputer. Kali ini kita akan tengok untuk tingkatan 3 4.0 kearahan. Kita masih lagi dalam tajuk 4.1 bekalan data dan SQL. Okey. Untuk hari ini kita akan tengok tajuk 4.1.2 iaitu menyenaraikan entiti dan atribut. Okey, sebelum kita meneruskan nota-nota kita mengenai entiti dan atribut. Jadi hari ini kita akan mula menggunakan database punya software, iaitu kita akan guna Microsoft Access. Okey, di komputer masing-masing, okey, cari Access. Okey, type ACESS, kita akan jumpa Access. Okey, klik Access. Okey, bila kita dah klik Access, dia akan keluar paparan sebegini. Okey, pilih blank desktop database. Kita klik blank desktop database, double klik. Bila kita klik blank desktop database, dia akan keluar sebeginilah. Dia akan ada table 1. Okey. So table ini kita akan bagi nama yang baru. Table 1 ini adalah entity. Ingat ya. Table 1 ini adalah entity. Okey, kita akan namakan table 1 ini dengan nama maklumat murid. Okey, caranya kita right click pada table 1 di bahagian atas ni. Di bahagian atas ni kita right click. Kita pergi dekat save. Okey. Lepas tu kita namakan dia huruf besar maklumat underscore murid. Okey. Kita klik okey. Dia dah berubah nama daripada table 1 tadi, dia dah berubah kepada maklumat murid. Jadi maklumat murid ini merupakan satu entiti. Ingat ya. Yang di atas ini ialah satu entiti. Ini dinamakan entiti ya. Dalam entiti ini dia ada atribut. Okey, kita akan bina beberapa atribut untuk entiti maklumat murid. Okey, yang ni dah ada default dia ID. Kita tukar nama ni kepada, kita double klik di sini. Kita tukar ID murid. Okey. ID murid. Okey. So ID murid ni kita klik dulu di sini. Dekat data type dia kita tukar kepada number. Tukar kepada number. Okey. So maklumat murid ini ialah entiti. ID murid ini ialah atribut. So dalam satu entiti dia ada beberapa atribut. Kita bina lagi atribut lain. Okey, klik to add. Kita pilih sorted. Kita tukarkan, namakan dia sebagai nama. Okey, kita bina lagi atribut lain. Yang klik to add, pilih sorted. Kita namakan dia dengan Jantina. Okey. Klik lagi add to add, pilih sorted. Kita namakan dengan nama kaum, K-A-U-M, kaum. Okey, kita klik lagi add to add, sorted, pilih. Kita namakan dia sebagai agama. Okey. Maksudnya di sini maklumat murid ini adalah entiti. ID murid, nama, jantina, kaum dan agama itu adalah atribut. Okey, nanti kita akan tengok secara lanjut nota-nota berkaitan dengan
entiti, apa yang dikatakan dengan entiti dan apa yang dikatakan dengan attribute. Okey, setiap attribute ni dia ada rekod-rekod tertentu. ID murid yang pertama kita isi. Okey, kita isi dengan ID dia 4581388. Okey, namanya. Untuk dapatkan paparan yang penuh, kita hanya perlu double klik. Kita tunjuk, halakan cursor pada line lajur ini dan kita double klik. Dia akan dapat paparan nama yang penuh. Okey, jantinanya perempuan. Kaum Melayu, agama Islam. Ya. Maksudnya di sini entiti maklumat murid, dia ada ID murid iaitu sebagai atribut, nama, jantina, kaum, agama. So yang kita isi tadi ini dinamakan sebagai rekod. Dinamakan sebagai rekod. Ini rekod yang pertama, isi lagi rekod yang kedua. Isi rekod yang kedua 1623863. 1623863. Okey, ini kita masukkan nama. Amir Abdul Aziz bin Abdullah. Okey, jantina lelaki, kaum Melayu, agama ialah Islam. Agama ialah Islam. Okey, rekod yang ketiga 4637074. Isi nama. Okey. Megat Armin Zahiru bin Megat Yusri. Okay, jantina lelaki, kaum Melayu, agama Islam. Agama Islam. Okey, seterusnya rekod yang keempat. 4676349. Muhammad Naim bin Azhar. Jadi untuk ID murid ini pastikan kamu tulis dengan betul. Tulis dengan betul, jangan silap. Okey, jantina lelaki, agama Melayu, bangsa kaum Melayu, agama Islam. Okey, so kita dah ada 4 rekod, kita tambah lagi. Sehingga 6 rekod. Rekod yang seterusnya 4580282. Okey, masukkan nama Nur Adlina Tihani binti Rusli, jantina perempuan. Okey, kaum Melayu, agama Islam. Okey. Dan rekod yang ke-6 4580359. Isikan nama Nuradiah Mardiah Husna binti Abdul Halim Yap, jantina perempuan, kaum Cina, agama Islam. Okey. So ini bermaksud maklumat murid, entiti maklumat murid dia ada 6 rekod. Tertelah dengan 6 rekod. Dan setiap atribut ID murid dia ada rekod dia, nama dia ada rekod dia, jantina dia ada rekod dia, kaum dia ada rekod dia, dan agama dia ada rekod dia. Okey, itu saja untuk praktikal entiti dan atribut. Okey, apabila dah siap mengisi
apabila dah siap isi semua rekod ini, jangan lupa ya save database ini. Sebab selepas ini kita akan gunakan lagi database ini untuk tajuk primary and secondary key ya. Okay, cara save-nya sama seperti software lain, klik dekat file, save as. Do you want Microsoft Access to close the object? Okay, klik yes. Do you want to save, change the layout of the table maklumat murid? Okay, klik yes. Okay. Lepas itu kamu save lah file ini di tempat folder nama kamu ya. Sebab kita akan guna lagi database maklumat murid ini untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Okay, namakan file tersebut maklumat_murid. Okay, namakan file database ini dengan nama maklumat_murid. Okay, klik save. Okay. Lepas tu kamu barulah boleh close file database ini. Kita akan guna lagi file maklumat murid ini untuk tajuk yang seterusnya. Okey, kita tengok pula nota apa yang dikatakan dengan entity dan attribute. Apa yang dimasukkan dengan entity ya? Entity dia merupakan suatu objek atau konsep dalam dunia nyata. Maksudnya kita yang nak jadikan entity itu dia mesti wujud wujud. Contoh tadi kita buat maklumat murid kan. Jadi maklumat murid itu dia wujud wujud dalam dunia nyata. Dan entity ini mesti bersifat unik dan boleh menyimpan data. Contohnya tadi maklumat murid, dia boleh menyimpan data. Contohnya dalam tu ada ID murid, ada nama. Maksudnya itu ialah entity. Dia bersifat unik. Okey, entity ini dia wujud dalam persekitaran, iaitu tempat di mana pekalan data berada atau tempat di mana anda hendak membangunkan pekalan data. Okey, seterusnya contoh entity: orang, tempat, peristiwa ataupun benda. Yang tadi kamu buat maklumat murid itu ialah orang. Entity juga dia mesti mempunyai data mengenainya yang boleh dikutip dan disimpan dalam menjadi sumber data. Contoh tadi kita buat maklumat murid, dia ada data berkenaan dengan maklumat murid dan kita boleh kutip dan simpan dia untuk menjadikan sebagai satu sumber data. Okey, entiti ini diwakili oleh simbol segi empat dalam gambar rajah perhubungan entiti. Ini nanti kita akan tengok. Okey, seterusnya. Okey, apa itu attribute? Tadi kamu buat kan? Attribute ID murid, nama, jantina, kaum dan juga agama. Itu ialah attribute kepada entiti maklumat murid. Okey, kita tengok apa itu attribute. Attribute ini dia menerangkan ciri-ciri entiti. Dia mesti ada entiti dulu barulah wujud attribute. Okey. Dan attribute itu dia menerangkan ciri-ciri entiti. Jadi attribute ini dia mempunyai satu atau lebih ciri. Contoh tadi entiti maklumat murid kita ada ID murid, okay, nama, jantina. Contohnya dia lebih daripada satu. Okey, attribute ini dia merupakan lajur dalam jadual pekalan data. Tadi kan kamu buatkan dia di atas tu lajur. Dalam Microsoft Access tadi yang kamu buat, dia merupakan lajur dalam jadual pekalan data. Okey, itu dimasukkan dengan attribute. Okey, seterusnya. Okey, contoh. Kita tengok contoh. Okey.
entiti murid. Atribut nama, ID murid, tarikh lahir, kelas, nama bapa, nama ibu. Contoh lain, komputer. Komputer ini ialah entiti. Model, jenama, buatan, nombor siri itu ialah atribut. Okey, makanan. Makanan ini ialah entiti. Okey, jenis makanan, harga itu ialah atribut. Ini maksudnya entiti dia mewakili simbol segi empat. Dan atribut dia diwakili oleh simbol oval ni. Okey, seterusnya hubungan entiti dan atribut. Apa yang dimasukkan dengan hubungan entiti dan atribut? Okey, dalam pekalan data, hubungan setiap entiti diwakili oleh satu jadual yang kita juga sebut sebagai jadual hubungan. Setiap jadual hubungan terdiri daripada beberapa lajur yang dikenali sebagai medan. Lajur inilah kita nak isikan data yang berkaitan dengan atribut. Okey. Okey, setiap lajur ataupun medan pula mewakili satu atribut. Okey. Ingat tadi kan kamu buatkan dalam SS. Okey, atribut ID murid. Dia mewakili satu atribut. Dia ada medan dan dia ada lajur dia. Okey, setiap baris dalam entiti mewakili satu rekod bagi seorang murid. Jadi setiap baris dalam entiti itu merupakan rekod. Nanti kita akan tengok rekod. Satu rekod pula mengandungi data bagi setiap atribut yang ada dalam entiti. Okey, contoh. Murid ini ialah entiti. Jadi nombor kad pengenalan, nama, jantina, kurikulum, jawatan itu ialah atribut. Dan setiap baris, setiap lajur yang dalam ni merupakan rekod. Dia merupakan rekod. Okey, boleh beza mana entiti, murid ialah entiti. Atribut ini atas ni dan rekod yang dalam ni. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain. Murid koko ini ialah entiti. Murid jawatan ini ialah entiti. Jawatan entiti. Koko entiti Dan ini murid entiti. Atribut pula untuk entiti murid, ID murid, nama dan jantina. Okey, ID murid untuk murid dan koko. Murid koko, ID murid dan ID koko. Ini ialah atribut bagi entiti murid koko. ID murid, ID jawatan ini ialah entiti bagi murid dan jawatan. ID koko, kurikulum ini ialah atribut bagi koko. Okay, jawatan, ID jawatan ini ialah atribut bagi entiti jawatan. Yang dalam ini kita kenali sebagai rekod. Okey, ini contoh lain. Okey, ini contoh lain. Murid ini ialah entiti. Nombor daftar, nama murid, kategori, rumah sukan ini ialah atribut bagi entiti murid. Satu-satu Akasyah Bizaina ni semua ni, ini ialah rekod. Okey. Nombor daftar bawah ni ini ialah rekod bagi entiti nombor daftar. Okey, boleh boleh beza. Mana satu entiti, mana satu atribut, mana satu rekod. Mana satu lajur, mana satu baris. Okey, dah habis. Lepas ni kita akan jumpa untuk tajuk yang seterusnya berkenaan dengan kekunci primer dan kekunci asing. Okey, dah habis. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.